salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin UiTM bersama saya, Fatia Ahmadi. Kewartawanan dalam negara. Bersempena dengan Hari Kewartawanan Sedunia yang ke-50, kami bawakan kepada anda semua segmen-segmen khas mengenai dunia kewartawanan. Wartawan Muhammad Danish Afwan dan Ilyani Hanisha berpeluang untuk menemu ramah seorang wartawan veteran yang cukup tidak asing lagi. Lebih dikenali sebagai Juliana Sharin, beliau turut berkongsi pengalamannya sepanjang berkhidmat selama 10 tahun dalam bidang kewartawanan ini. Silakan. Wartawan. Mengikut fahaman umum, bidang kewartawanan adalah sebuah bidang di mana seseorang individu hanya melaporkan berita kepada masyarakat umum. Walau bagaimanapun, seorang wartawan memainkan tanggungjawab lebih besar daripada sekadar melaporkan berita. Antara tanggungjawab seorang wartawan yang jarang kita tahu ialah wartawan menjadi orang tengah di antara kerajaan dengan masyarakat. Isu-isu politik dan isu semasa berkenaan dengan kerajaan, maklumat ini biasanya disampaikan oleh wartawan kepada masyarakat melalui siaran berita. Malah, bukan itu sahaja. Bidang kewartawanan turut memainkan peranan penting untuk membentuk gaya fikiran masyarakat. Di dalam bidang kewartawanan, setiap berita yang dihasilkan adalah berkonsepkan neutral kepada realiti alam semasa. Seorang wartawan memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan setiap maklumat yang terkandung di dalam sesebuah berita hendaklah tulen dan berbentuk ke arah kebenaran. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Danish Afwan dan pada hari ini, kita berpeluang untuk menemu ramah bersama seorang wartawan yang telah berkhidmat selama 10 tahun sebagai seorang jurnalis di bawah syarikat media TV3. Beliau juga merupakan seorang graduan Universiti Teknologi Mara dan kini sudah berusia 34 tahun. Beliau merupakan seorang graduan Universiti Teknologi Mara, UiTM dan kini sudah berusia 34 tahun. Memperkenalkan Puan Juliana Sharin atau lebih mesra dipanggil Puan Kak Ju oleh rakan sekerjanya. Sebelum beliau menjadi seorang wartawan tetap TV3, beliau melanjutkan pelajarannya ke tingkatan 6 STPM di Sekolah Menengah Methodist. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda. Difahamkan, beliau merupakan bekas pelajar yang memberikan komitmen sepenuhnya terhadap pelajaran. Selepas berjaya merangkul segulung ijazah di dalam bidang komunikasi masa kewartawanan, beliau mengambil praktikal di TV3. Selain daripada itu, semasa Puan Juliana sedang belajar di UiTM, beliau ditawarkan untuk mengambil praktikal di Turki. Puan Juliana tidak melepaskan peluang tersebut. Beliau menjadi seorang penulis berita bagi syarikat penerbitan surat khabar yang bernama Today's Zaman. Beliau menetap di Turki selama 5 bulan kerana ia merupakan tempoh latihan praktikal berkenaan. Sekembalinya beliau ke tanah air, beliau mengambil short course melakukan praktikal di Media Prima TV3 sebelum diserap menjadi seorang wartawan tetap di agensi tersebut. Pada awalnya difahamkan bahawa Puan Juliana ditempatkan sebagai pembantu penerbit. Kemudian, beliau dipindahkan pekerjaan sebagai seorang jurnalis kepada Business Desk dan akhirnya bertukar kepada jurnalis untuk General News Desk. Apabila ditanyakan soalan, adakah beliau menyemai cita-cita untuk menjadi seorang wartawan sejak daripada zaman kanak-kanak, ini merupakan respon beliau. Okey, soalan ni membuatkan akak teringat satu kisah. Bila kita dah besar ni, kita pergi kenduri kahwin kawan kan. So, ada seorang kawan tu cakap, oh Juliana, akhirnya cita-cita awak tercapai. Saya kata, cita-cita apa? Dia kata, dulu masa sekolah rendah, awak pernah cakap dengan cikgu, cikgu tanya, bila dah besar nanti awak nak kerja apa? Saya cakap, saya nak kerja dekat TV. Macam tu lah. Turut difahamkan, di dalam keluarga beliau, ibu bapa serta adik-beradik yang lain menceburi bidang perniagaan. Hanya Puan Juliana seorang yang mengambil bidang kewartawanan. Kelainan tersebut agak janggal baginya, namun beliau masih yakin bahawa menjadi seorang wartawan merupakan profesi terbaik baginya. Muhammad Danish Afwan, Buletin UiTM. Bersama saya, Ilyani Hisham akan membawakan kepada anda liputan khas mengenai ulang tahun ke-50 kewartawanan di Malaysia serta perkembangan bidang tersebut sejak tahun 1946 sehingga kini daripada seorang wartawan yang telah berkhidmat lama dalam bidang kewartawanan ini. Silakan. Kalau perubahan yang dalam tempoh 10 tahun jujur kerja wartawan ni, macam mana nak cakap dia ikut perkembangan semasa tu. Cuma
kalau nak dibandingkan, diorang kata zaman kami sekarang ni lebih mudah sebab ada internet. So maklumat tu senang nak diperolehi. Contohnya macam kita nak pergi sesuatu assignment tu, kita boleh buat research sekelip mata je. Kalau diorang dulu nak kena cari journal untuk rujuk, macam itulah. Beliau turut menyatakan para wartawan dapat menambahkan pengetahuan baru dengan cara membuat liputan mengenai sesuatu bidang yang belum pernah dipelajari dan secara tidak langsung dapat menjadikan diri mereka berpengetahuan dalam bidang tersebut. Kalau korang perasan report tak jujur sebelum-sebelum ni ada juga masa PKP 1 tu menggunakan elemen yang macam TikTok, menggunakan elemen yang santai, penggunaan perkataan yang santai yang orang mudah faham, bertujuan untuk menarik minat orang muda. Tapi kalau ditanya kepada senior-senior wartawan yang lain, ada yang tidak bersetuju dengan konsep tu. Bagi mereka, terutama untuk news, hard news, kita perlu straightforward, perlu fakta, tak boleh nak goreng-goreng macam tu. Tapi Kak Ji pernah buat report, bukan semua report kita boleh buat santai macam tu lah. Bukan semua report kita boleh main-main macam tu. Main-main dengan ayat lah. Macam tu. Jadi ada perubahan bentuk laporan macam tu. Kalau dulu kan kita belajar, saya tak tahu korang dah tak belajar ke belum. Masa dekat universiti kita diberitahu macam sama ada surat khabar ataupun TV, dia dipengaruhi oleh ownership dan sebahagian dari ownership tu ada unsur politik. Kak juga dapat nak nafikan memang ada bukan kata campur tangan tapi memang ada berlaku, ataupun lebih senang cakap kita ni serve the government of the day. Kalau ketika itu kerajaan itu yang memerintah, maka kita lebih bias atau sedikit arahkan kita ke arah itu. Macam bukanlah kita bersetuju sepenuhnya, tapi lebih ke arah itu macam tu. Tentu kalau hubungan antara wartawan ni dengan pemerintah ke, Kak Ju nampak di zaman ini, di zaman kami pemerintah dengan wartawan tu ada kalanya macam kawan-kawan boleh minum sama-sama, contoh dekat parlimen kami boleh duduk satu meja berborak dengan menteri. Jadi dalam pada borak tu dia ada networking tau, ada hubungan, jadi memudahkan lagi urusan selepas ini. Hubungan yang baik kalau dari aspek sosiologi yang awak cakap tadi tu. Kalau teknologi, dia sangat memudahkan urusan, mempercepatkan lagi. Sebab tu adanya portal, berita online, Twitter yang kita walaupun sidang tu belum habis lagi, maksudnya sidang media tu belum habis lagi, tapi ada orang dah tweet satu line, Perdana Menteri berkata, macam tu. So sangat cepat dia punya perubahan itu positif je lah. Berikut kita dapat melihat perkembangan bidang kewartawanan sepanjang 50 tahun dalam industri ini. Sekian daripada saya, kembali ke Sri Pentas. Itulah kisah perjalanan hidup seorang wartawan veteran yang perlu kita hargai akan kesanggupan dan pengorbanannya dalam memastikan berita-berita terkini dapat disampaikan dengan baik kepada masyarakat. Seterusnya, kami juga turut menyajikan kepada anda segmen yang menarik dengan mengupas isu COVID-19 yang telah menyumbang impak yang besar terhadap sektor pendidikan dan perniagaan. Silakan Ainu Ibrahim dan Izzati Mazlan. Sektor pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dalam negara kita. Namun begitu, segalanya telah berubah akibat daripada penularan COVID-19. Peperiksaan besar seperti SPM dan STPM ditangguhkan, manakala UPSR pula terpaksa dimansuhkan. Pelajar sekolah dan universiti terpaksa menjalankan pembelajaran secara online. Pegawai Pendidikan Encik Ridwan Ismail berkata, antara kesan lain COVID-19 dalam sektor pendidikan, kaedah pembelajaran secara nyata tidak dapat dijalankan seperti biasa. Ini kerana Kementerian Kesihatan Malaysia telah menetapkan SOP tersendiri terhadap sektor pendidikan. Tambah beliau, cabaran melaksanakan pembelajaran secara maya, guru-guru menghadapi kesukaran dalam menyampaikan maklumat.
Beliau berkata lagi, dalam usaha agar pelajar-pelajar tidak ketinggalan pelajaran, pendidik haruslah mengambil tahu tentang masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam menerima pembelajaran secara maya. Walaupun begitu, beliau juga berkata antara kebaikan pembelajaran secara online, pendidik dan pelajar didedahkan dengan kaedah pembelajaran secara maya, di mana ianya lebih mudah dan maju yang selaras dengan kemajuan negara kita. Cabaran semasa menjalani kelas online Yang pertama adalah masalah line dan internet yang slow lah. Kadang macam saya mengalami masalah internet, kadang ada, kadang tak ada. Sebab saya tinggal di kawasan yang agak perkampungan dan agak terpencil lah. So itu antara cabaran dia. Mariana yang merupakan pelajar sepenuh masa di UiTM Shah Alam menyatakan beliau juga terpaksa pergi ke bandar untuk mendapatkan jaringan internet yang lebih stabil. Tambahnya lagi, beliau juga terganggu dengan tanggungjawab di rumah yang membuatkan beliau mempunyai tanggungjawab yang lebih sepanjang pembelajaran secara maya. Walaupun begitu, diharapkan para pengajar dan pendidik dapat menyesuaikan diri dengan norma baharu. Bukan itu sahaja, semua pihak memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah yang dihadapi sewaktu pembelajaran secara maya. Sekian sahaja daripada saya, Ainul Ibrahim, dalam membincangkan tentang kesan-kesan dan perubahan yang berlaku dalam sektor pendidikan. Seterusnya saya serahkan tugas kepada Izzati Mazlan. Bersama saya Izzati Mazlan, Buletin UiTM. Sebentar tadi dapat kita lihat Ainul Ibrahim menjelaskan sedikit sebanyak mengenai sektor pendidikan yang terjejas berpunca daripada COVID-19. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit sebanyak mengenai sektor perniagaan yang terjejas berpunca daripada penularan wabak ini. Melalui satu temu bual yang dijalankan melalui aplikasi WhatsApp bersama Encik Jai, iaitu selaku AJK Tapak Pasar Malam Dataran Sibol Pengeli Kota Tinggi Johor, beliau berkata bahawa kesan COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia pada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP adalah hebat sehingga pertumbuhan menjadi negatif. Pelaksanaan PKP menghalang pergerakan aktiviti ekonomi dalam pelbagai sektor ataupun cuma membenarkan aktiviti ekonomi bergerak secara perlahan daripada sebelumnya. Beliau juga menambah kerisauan rakyat membangkitkan diri dalam aktiviti ekonomi boleh menyebabkan pertambahan beban sedia ada. Terdapat banyak sektor perniagaan terkesan akibat permintaan yang merudum dan kesukaran mendapatkan sumber untuk pengeluaran termasuklah sektor perusahaan kecil dan sederhana. Sebahagian syarikat terpaksa memberhentikan pekerja mereka untuk pengurangan kos syarikat dan ketidakmampuan untuk membayar gaji pekerja. Kemudian, Encik Jai juga menambah, ekonomi mula bergerak kembali selepas kerajaan melonggarkan syarat PKP selepas beberapa bulan dijalankan. Permintaan barangan mula meningkat, terutama permintaan dalam negeri dan memberi peluang kepada sektor perniagaan termasuk perniagaan kecil untuk bernafas semula walaupun pemulihan sepenuhnya masih jauh untuk dicapai. Walau bagaimanapun, gelombang ketiga yang bermula baru-baru ini membawa semula cabaran kepada ekonomi negara. Kedudukan kewangan para peniaga yang masih dalam keadaan tidak stabil menjadi lebih sukar. Encik Jai berkata, langkah yang perlu diambil oleh pihak kerajaan bagi memastikan sektor perniagaan berjalan seperti biasa adalah dengan memastikan para peniaga mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan. Segala prosedur operasi standard SOP haruslah dipatuhi oleh peniaga dan orang ramai. Saya juga berjaya mendapatkan sebuah rakaman video daripada seorang peniaga pasar malam yang terjejas disebabkan COVID-19 iaitu Puan Farida Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabaran saya semasa pandemik COVID-19 ni, sebagai seorang peniaga, sudah semestinya ekonomi keluarga terjejas. Ini disebabkan oleh penutupan operasi pasar malam di kawasan tertentu. Tidak semua tempat dibenarkan untuk pasar malam beroperasi. Kalau ada pun, hanya SOP yang perlu dijaga.
situasi yang sangat mencabar ketika pandemik COVID-19 ni, terutama bagi saya yang berniaga, tak kira perniagaan apa sekalipun, sedikit sebanyak memberi impak. Ini kerana peniaga kena melalui sistem SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, yang mana pergerakan terhad, jumlah keluarga yang perlu dikeluar rumah untuk mencari barang keperluan pun terhad. Dan juga yang penting iaitu memakai pelitup muka dan menjaga jarak dan sentiasa membasuh tangan. Saya sebagai peniaga juga perlu menyediakan SOP untuk premis saya. Ini untuk kebaikan semualah ketika musim COVID-19 ni. So saya berharap kita sama-sama menjaga SOP, menjaga diri sendiri dan keluarga kita. Sekian sahaja untuk segmen ini bersama saya Izzati Mazlan dan rakan setugas Ainul Ibrahim. Kita kembali kepada Sri Pentas bersama hos Fatihah Ahmadi. Dengan berakhirnya sudutan-sudutan itu tadi, maka tamatlah rancangan kita untuk hari ini. Terima kasih buat semua yang masih menonton sehingga saat ini. Dan dengan ini, saya mewakili semua pihak Buletin UiTM ingin mengucapkan selamat Hari Wartawan Sedunia yang ke-50 tahun. Sampai di sini sahaja. Semoga bertemu lagi kita di hari dan waktu yang sama dengan segmen yang lebih menarik. Jaga diri, jaga keselamatan, jangan keluar jika tiada keperluan. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Segala-galanya menjadi pantas dan wartawanlah nadi penggerak, mengerah keringat dan sanggup berkorban demi menyajikan haluan mata dan telinga diperlukan masyarakat. Wartawan adalah nadi masyarakat, perisainya adalah prinsip dan kiblatnya adalah kebenaran. Perkara ini akan kekal begitu. Perjuangan wartawan akan tetap hidup selagi mana bumi berputar. Biarpun kaedahnya berbeza, tapi matlamatnya tetap sama. Walau diasak kiri dan kanan, walau terpaksa mengharungi peritnya mentari dan sejuknya hujan, itulah erti sebuah pengorbanan. Biarpun wartawan masih bergelut dengan isu kebebasan media, Namun, dalam sempitnya ruang, banyak sekali peluang yang berjaya diterokai. Kerana mereka lah kita tahu apa yang tersirat dan kerana mereka jugalah kita selalu dapat membuat pertimbangan dan melihat realiti kehidupan dari kacamata seorang wartawan. kesampingkan isu-isu picisan, lihatlah apa yang telah mereka sumbangkan. Selamat Hari Wartawan yang ke-50. Hiduplah kalian dalam rahmat dan kasih sayangnya. Teruskan perjuangan mendidik masyarakat, biarpun kalian adalah wira yang tidak didendam.